Di tengah-tengah perairan Perak yang luas terbentang, terdapat kolam-kolam ikan haruan yang telah menjadi sumber rezeki bagi banyak keluarga. Tetapi tidak ramai yang menyangka bahwa di dasar kolam yang sunyi itu, satu rahasia yang mengerikan telah disembunyikan. Rahasia yang melibatkan daging manusia dan sekumpulan ikan haruan yang membesar dengan luar biasa cepat. Pada Oktober 2023, seorang gadis muda bernama Aina, menantu kepada Raja Ikan Haruan yang terkaya di kawasan itu, tiba-tiba hilang tanpa meninggalkan sebarang jejak. Tiada surat, tiada pesanan, yang tinggal hanyalah sebuah bilik yang sepi dan sekumpulan ikan di dalam kolam yang mengganas mengocak permukaan air. Apakah yang telah berlaku pada malam itu? Siapakah yang telah menjadikan seorang gadis yang baik sebagai umpan untuk ikan-ikan ganas itu? Dan bagaimanakah jenayah itu disembunyikan dengan begitu licik? Hari ini, saya akan membawa Anda menjejaki setiap petunjuk. Dari bilik yang senyap, mesin pengisar daging yang dingin, sehinggalah kepada pengakuan yang terkubur di bawah lumpur hitam kolam bernilai jutaan ringgit. Jika Anda cukup berani, teruskanlah sehingga ke penghujungnya. Kerana kebenaran ini akan membuat Anda seram sejuk. Aina Syuhada, 22 tahun, lahir dalam sebuah keluarga yang dibelenggu hutang di sebuah kampung miskin di Perak. Ayahnya jatuh sakit, ibunya keletihan, dan hutang ratusan ribu ringgit bagaikan tali gantung yang menjerut leher seluruh keluarga. Haji Sulaiman, Raja Ikan Haruan terkaya di kawasan itu, menghulurkan bantuan. Tetapi harga yang perlu dibayar ialah Aina mesti menjadi menantunya, dikawinkan dengan Imran, anak lelaki tunggalnya yang sedang belajar di Australia. Majlis perkawinan berlangsung meriah di tepi sungai, tetapi pada malam pertama perkawinannya, Aina menangis. Kerana dia sedar, dia tidak melangkah ke rumah mentuanya dengan cinta, tetapi dengan hutang ibu bapanya. Jauh di sudut hatinya, Aina cuba memujuk diri. Suaminya seorang yang baik, cuma perlu tunggu Imran tamat belajar dan pulang, dia akan bebas daripada bayang-bayang lelaki itu. Lelaki itu tidak lain tidak bukan adalah bapa mentuanya yang sentiasa memandangnya dengan pandangan yang melampaui batas antara menantu dan cagaran hutang yang bernyawa. Namun, harapan itu terlalu rapuh. Selama 2 tahun Imran berada di perantauan, Aina tinggal seorang diri di dalam banglo yang sunyi, hanya dikelilingi kolam ikan yang luas. Di luar nampak mewah, di dalam penuh ketakutan. Dia mula sedar sangkar emas yang didiaminya tidak ubah seperti perangkap, dan orang yang memegang kuncinya adalah Haji Sulaiman, hutang yang mengubah hidupnya tetapi mempenjarakannya dalam kegelapan. Dan itu hanyalah permulaan kepada jenayah yang bakal berlaku. Jenayah yang Aina sendiri tidak sangka akan menjadikannya sebahagian daripada umpan hanyir di dasar kolam ikan ganas itu. Haji Sulaiman. Orang ramai biasa memanggilnya dengan nama yang kedengaran mesra, Raja Ikan Haruan Kampung. Dia kaya dan berkuasa, memiliki puluhan kolam ikan yang terbentang luas di seluruh daerah itu. Kata-katanya dipatuhi oleh semua, dari pekerja hinggalah ke pemborong. Tetapi di sebalik wajah yang baik dan senyuman ramah kepada pembeli ikan, tersembunyi pandangan mata yang membuatkan ramai pekerjanya berasa seram sejuk. Kerana Haji Sulaiman terkenal dengan tabiat gilakan wanitanya. Wang banyak, tanah luas, dan lelaki ini tidak pernah menganggap perbuatan menukar wang dengan maruah wanita sebagai sesuatu yang salah. Di mata orang luar, dia bijak menjaga imej sebagai seorang bapa yang baik, seorang hartawan yang memanjakan anak lelakinya dan menyayangi menantunya.
Tetapi bagi Aina, apa yang dipanggil kasih sayang itu tidak ubah seperti rantai yang dibalut baldu. Dia tidak memandang Aina sebagai seorang anak perempuan yang perlu dilindungi, tetapi sebagai harta miliknya, atau lebih tepat lagi, barang berharga yang sedia dirampas pada bila-bila masa. Setiap kali Imran, anak lelakinya yang baik hati yang belajar jauh di Australia, menelpon pulang, Aina seolah-olah berpaut pada pelampung penyelamat. Tetapi hanya beberapa menit selepas panggilan telepon yang menenangkan itu, pandangan mata Haji Sulaiman akan mengekorinya semula. Pandangan yang meluncur dari tengkuk ke bahunya, pandangan yang dingin dan penuh nafsu. Pekerja-pekerja lama di ladang itu, walaupun tidak berani bersuara, sering berbisik sesama sendiri. Tuan di luar nampak baik, tapi siapa tahu berapa ramai budak perempuan yang kerja di sini dah selamat di tangannya. Seorang jiran pula mengeluh. Dia memang baik, bagi pinjam duit, tanggung makan belajar, tapi bab perempuan jangan sesekali cari pasal dengan dia. Perkara yang paling menakutkan tentang Haji Sulaiman bukan sahaja nafsunya, tetapi kelicikannya. Baginya, segalanya boleh dibeli. Uang boleh membayar hutang, kuasa boleh menutup mulut orang. Dan anak lelakinya yang baik hati itu, baginya hanyalah perisai untuk melindungi binatang buas di dalamnya, yang sentiasa mengintai. Di sebalik topeng alim itulah, pandangan mata haiwan buas itu mula merobek kehidupan Aina secara senyat, sabar, dan tanpa meninggalkan sebarang jalan keluar. Hidup di dalam rumah bernilai jutaan ringgit, tetapi bagi Aina, setiap hari yang berlalu adalah seperti di neraka. Haji Sulaiman tidak menyerang serta-merta. Dia melakukannya perlahan-lahan, secara senyap, seperti seekor pemangsa mengintai mangsanya. Peringkat pertama adalah pujian-pujian yang membuatkan Aina seram sejuk. Menantu rumah ni cantik macam bidadari. Kemudian, pandangan matanya yang tajam ke bahagian-bahagian tubuhnya yang membuatkan Aina berasa jijik. Peringkat kedua, dia mula melakukan sentuhan tidak sengaja. Tangan menyentuh belakang, menyentuh bahu ketika melintas di dapur. Lengan melingkar di belakang setiap kali memanggil Aina untuk bertanya sesuatu. Apabila malam tiba, langkah kakinya akan berhenti lebih lama di hadapan pintu bilik Aina. Peringkat terakhir, apabila tiada sesiapa di rumah, dia akan mengetuk pintu bilik Aina, membawa masuk hadiah-hadiah mahal. Pandangan mata haiwan buasnya terpaku pada tubuh menantunya yang lemah, seolah-olah mangsa sudah terperangkap di dalam sangkar. Aina faham, semakin dia berdiam diri, semakin melampau perbuatan lelaki itu. Dia pernah cuba memberitahu Imran melalui telepon, tetapi jarak separuh dunia hanya memberikan suaminya kata-kata pujukan yang tidak bermakna. Dalam keadaan terdesak, Aina mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Dia membeli sebuah kamera tersembunyi dan meletakkannya di kepala katil, bukan untuk mendedahkannya serta-merta, tetapi untuk menyimpan bukti. Bagi Aina, bukti itu adalah satu-satunya tali yang dapat menyelamatkannya dari jurang yang dalam. Tetapi siapa sangka, ia akan menjadi saksi terakhir pada malam yang menentukan nasibnya. Malam di mana dia tidak lagi mempunyai peluang untuk melarikan diri. Pada malam hujan di penghujung bulan Oktober, arak, nafsu, dan kemarahan menyelubungi Haji Sulaiman seperti seekor binatang buas yang kelaparan. Dia telah menunggu terlalu lama untuk menjadikan menantunya sebagai hutang yang menjadi miliknya sepenuhnya. Pintu bilik Aina ditolak dengan kasar. Dia terbangun, menggeletar dan cuba mengelak. Pada saat itu, ketakutan yang mencekik digantikan dengan sisa-sisa keberanian.
Aina menjerit, mengugut akan menelepon Imran, akan memberitahu segalanya, akan mendedahkan bukti yang ada padanya. Tetapi ugutan itulah yang menyentuh ketakutan terbesar si binatang buas itu. Image seorang bapak contoh akan hancur, empire Raja Ikan akan runtuh, hanya karena seorang gadis lemah yang pernah dipandangnya rendah. Pergulatan berlaku dengan pantas tetapi ganas. Aina mencakar, menendang, menangis sambil menjerit nama Imran seolah-olah memanggil harapan terakhirnya. Jeritan itu tidak membuatkan lelaki itu berhenti, malah seolah-olah merangsang naluri kebinatangannya. Tangan kasarnya yang berbau arak mencekik leher Aina dengan kuat. Hanya beberapa menit kemudian, segalanya menjadi senyap. Di dalam bilik yang dingin itu, Aina terbaring kaku, matanya masih terbuka luas, seolah-olah masih menyoal bapak mentuanya yang kejam. Haji Sulaiman tercungap-cungap, menggeletar melihat jenayah yang baru dilakukannya. Tetapi dia tidak panik terlalu lama. Seseorang yang telah memanipulasi begitu ramai pekerja, yang telah mengatur pelbagai urusan kotor, cukup bijak untuk tahu bagaimana menghapuskan semua jejak. Ketika hari masih gelap, dia mengheret mayat Aina ke stor, di mana terletaknya mesin pengisar daging industri yang selama ini digunakan untuk memproses makanan untuk ikan haruan. Pemandangan itu, apabila didedahkan kemudian, menghantui penyiasat yang paling berpengalaman sekalipun. Mayat Aina hilang dalam deruman enjin dan bau hanyir darah yang pekat. Setiap bahagian tubuhnya dicampakkan ke dalam kolam nomor 3, kolam ikan yang paling hampir. Sekumpulan ikan haruan menyerbu, mengocak permukaan air, menghapuskan segala bukti. Keesokan paginya, rumah itu sunyi sepi, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Hanya kolam ikan berhampiran stor itu, yang sejak hari itu menjadi luar biasa ganas. Dan di bawah lapisan lumpur hitam yang dalam itu, satu jenayah ngeri baru sahaja dikuburkan, seolah-olah tidak akan pernah terbongkar. Tetapi Haji Sulaiman tidak menyangka ikan-ikan haruan itulah dan sebuah kamera kecil yang tertinggal akan mengheretnya keluar dari kegelapan yang disangkanya selamat. Sejurus malam Aina syuhada hilang, keluarga mentuanya segera membuat laporan polisi. Orang yang tampil memberi keterangan tidak lain tidak bukan adalah Haji Sulaiman, dengan wajah yang sengaja direnyukkan untuk menampakkan kesedihan. Dia menceritakan bahwa menantunya telah lari dari rumah, mungkin mengikut teman lelakinya. Keterangannya kedengaran sangat meyakinkan. Aina masih muda, suaminya belajar di luar negara. Masalah rumah tangga adalah perkara biasa. Haji Sulaiman menunjukkan beberapa mesej rawa dari telepon Aina, hanya perbualan biasa dengan rakan-rakan lama. Sesiapa yang teliti akan tahu ia tidak cukup untuk dijadikan bukti, tetapi bagi seorang raja ikan yang berpengaruh, ia sudah lebih daripada cukup untuk membentuk pandangan umum. Pasukan penyiasat segera bertindak, diketuai sendiri oleh Superintendan Azman, seorang pegawai yang terkenal dengan ketajamannya. Azman tidak percaya dengan skrip melarikan diri itu. Wajah Aina yang kurus dalam gambar perkawinan, dengan pandangan mata yang sedih dan takut, menghantuinya sepanjang malam ketika dia coba membina semula kejadian. Tetapi semua jejak terlalu bersih. Bilik Aina telah dibersihkan dengan teliti, tiada tanda pergelutan. Stor dikunci rapat, setiap bilah pisau pada mesin pengisar daging berkilat. Kamera litar tertutup di sekitar ladang pula, secara kebetulan rosak disambar petir, tepat pada malam Aina hilang. Haji Sulaiman sentiasa memainkan peranan sebagai bapa mentua yang bersedih,
kadang-kadang menitiskan air mata di hadapan polis. Setiap jawapannya logik, malah dia proaktif bekerja sama, memberikan senarai beberapa rakan lelaki lama Aina dan dengan licik menabur syak masangka. Menantu saya tu baik tapi naif, mudah terpedaya. Pekerja-pekerja di sekitar rumah pula membisu. Siapa yang berani mengesyaki majikan mereka, orang yang memberi rezeki kepada keluarga mereka selama ini? Siasatan mula menemui jalan buntu. Tiada mayat, tiada kesan darah, tiada saksi. Superintenden Azman banyak malam termenung, melihat peta ladang yang dipenuhi kolam-kolam ikan, hanya nampak sebidang tanah yang luas dan seekor raksasa yang bersembunyi dalam kegelapan dengan topeng yang sempurna. Tetapi pada saat itulah, satu butiran kecil yang kelihatan tidak penting, yaitu sekumpulan ikan haruan di kolam berhampiran stor, tiba-tiba membuka satu-satunya petunjuk untuk membongkar sandiwara sempurna ini. Apabila semua petunjuk berkaitan manusia menemui jalan buntu, Superintenden Azman tiba-tiba teringat satu butiran yang kedengarannya tidak relevan. Sekumpulan ikan haruan. Semasa sesi soal siasat rambang dengan para pekerja, seorang pekerja tua telah menggumam sesuatu. Ikan-ikan di kolam lain makan macam biasa, tapi ikan di kolam nombor 3 dekat stor tu, sejak kebelakangan ini makan macam dirasuh hantu. Makanan sama je, tapi besar bukan main cepat. Satu butiran kecil, tetapi ia menyalakan gerah hati Azman. Sebagai seorang penyiasat yang pernah membongkar banyak kes pelupusan mayat yang licik, dia paham ikan ganas tidak akan menjadi gila tanpa sebab. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan sejenis makanan istimewa yang tidak siapa berani fikirkan. Malam itu, Azman duduk seorang diri di hadapan peta ladang. Kolam nombor 3 terletak betul-betul di sebelah stor pemprosesan, tempat di mana mesin pengisar daging industri berada. Dari bilik Aina ke situ, hanya beberapa langkah dalam kegelapan malam. Segalanya terlalu kebetulan untuk dipanggil sebagai satu kebetulan. Keesokan paginya, dia mengarahkan agar kolam nomor 3 dikepung. Semua makanan untuk ikan-ikan itu dihentikan. Satu pasukan pemantau ditugaskan untuk merekodkan tindak balas ikan-ikan itu. Hasilnya tidak lari dari jangkaannya. Sekumpulan ikan haruan itu menjadi ganas luar biasa. Mereka saling menyerang dan membaham sesama sendiri, mengocak seluruh permukaan kolam, seolah-olah menagih daging segar yang telah menjadi kebiasaan mereka sebelum ini. Bagi Superintenden Azman, reaksi ikan-ikan itu adalah satu tuduhan senyap yang tidak sempat diluahkan oleh mangsa yang malang. Tiada darah, tiada mayat, tetapi sekumpulan ikan ganas itu telah memakan sebahagian daripada kebenaran dan menjadikan diri mereka saksi hidup. Dalam mesyuarat pasukan khas pada hari itu, Azman berkata dengan tegas, untuk menyembunyikan mayat, dia memilih untuk melupuskannya di dasar kolam, tetapi ikan-ikan itulah yang akan membongkarnya. Mulai sekarang, jangan pandang ikan-ikan itu sebagai hewan ternakan yang tidak berakal. Mereka adalah bukti yang boleh berenang. Malam di Perak pada hari itu menjadi lebih berat berbanding sebelumnya. Di ladang Raja Ikan, orang ramai masih melihat Haji Sulaiman berjalan-jalan, berjabat tangan dengan pembeli, sambil mulutnya meluahkan kata-kata sedih. Rindukan menantu yang baik. Tetapi, di dalam pandangan mata Superintenden Azman, jawabannya sudah ada. Sandiwara si pembunuh hanya tinggal kolam berlumpur hanyir dan sekumpulan ikan ganas yang akan menentangnya.
Apabila sekumpulan ikan ganas di kolam nomor 3 bertukar menjadi saksi hidup, Superintenden Azman tahu dia memerlukan bukti yang lebih kukuh, sesuatu yang mampu meruntuhkan sandiwara sempurna yang telah dibina oleh Haji Sulaiman. Satu pasukan risikan secara senyap memeriksa semula seluruh bilik Aina. Kali ini, mereka tidak hanya melihat dengan mata kasar, tetapi membawa peralatan pengesan objek elektronik bersaiz mikro. Kerana gerak hati Azman memberitahunya, mangsa ini tidak menyerah begitu sahaja. Dia pasti telah meninggalkan sesuatu. Dan tekaannya benar. Di celah rekahan di belakang jam loceng di tepi katil, sebiji bateri kecil kelihatan. Selepas menanggalkan lapisan pelekat, mereka menemui sebuah kamera bersaiz mikro begitu canggih sehingga jika tidak sabar, tiada siapa akan menyangka seorang gadis kampung mampu menyembunyikan alat ini sendirian. Apabila kad memori dimasukkan ke dalam komputer, seluruh bilik siasatan menahan nafas. Cahaya biru skrin yang dingin memantulkan wajah tegang setiap anggota. Beberapa minit pertama hanyalah imej yang kabur. Aina duduk di atas katil, matanya penuh kesedihan. Bunyi ketukan pintu pada tengah malam, bunyi engsel berkeriut, dan kemudian bayang-bayang Haji Sulaiman terhuyung-hayang masuk. Wajahnya merah padam, matanya mabuk, nafasnya berbau arak. Pergulatan berlaku betul-betul di hadapan lensa kamera. Suara Aina teresa-esa, tangannya yang menggeletar mencapai telefon. Suaranya serak ketika mengugut akan mendedahkan segalanya kepada Imran. Kemudian tangan kasar menutup mulutnya. Mata Aina meronta-ronta, jeritannya ditelan. Segalanya berakhir dengan kegelapan. Kegelapan yang menyeramkan. Penyiasat yang paling berpengalaman pun tertunduk. Mereka tahu inilah mata kebenaran. Rakaman video ini bukan sahaja mendedahkan wajah seorang penjenayah kejam, tetapi juga membuktikan bahwa mangsa telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencari jalan keluar dalam keadaan terdesak. Superintenden Azman menggenggam tangannya. Seketika, dia merasakan seolah-olah susuk tubuh kurus gadis muda itu berdiri di sebelahnya. Tidak dapat berkata-kata, tetapi pandangan matanya telah menceritakan segalanya. Keesokan paginya, apabila pemacu USB yang mengandungi rakaman video itu diletakkan di hadapan Haji Sulaiman, wajah bapa yang bersedih itu lenyap. Dia tergagap-gagap, matanya melilau mencari jalan keluar, tetapi di hadapan bukti yang tidak dapat disangkal, apa yang mampu dilakukannya hanyalah menundukkan kepala. Kamera tersembunyi itu adalah mata Aina yang melihat segalanya, mengingati segalanya, dan membawa keadilan ke tempat yang sepatutnya. Perbicaraan dibuka pada suatu hari di penghujung tahun. Dewan Mahkamah sesak dengan orang ramai, dari jiran tetangga, pekerja, hinggalah pemborong yang pernah hormat dan takut kepada Haji Sulaiman. Semua datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri Raja Ikan Haruan yang terkenal, yang pernah menganggap kata-katanya sebagai undang-undang, kini menunduk di kandang tertuduh. Di hadapan panel hakim, Haji Sulaiman masih coba berdalih. Dia berdolak-dalik menafikan jenayah, memberikan pelbagai alasan. Kononnya, dia difitnah. Kononnya, ada orang lain yang merancang untuk menjatuhkan maruahnya. Tetapi, apabila rakaman video dari kamera tersembunyi itu ditayangkan, semua kata-katanya menjadi debu. Seluruh dewan senyap. Imej Aina meronta, pandangan matanya yang panik, jeritannya yang ditelan membuatkan ramai yang menangis. Malah, mereka yang pernah dibantu oleh Haji Sulaiman dengan pinjaman modal untuk menternak ikan, kini memandangnya dengan rasa jijik. Ketika dipaksa menandatangani surat pengakuan, Haji Sulaiman rebah sepenuhnya. Binatang buas yang terkenal di kawasan sungai itu menampakkan rupa aslinya,
tiada lagi wajah alim, tiada lagi air mata buaya. Dia menunduk menggeletar, suaranya serak. Saya cuma nak jaga maruah, tak sangka. Tapi dah terlambat, semuanya dah terlambat. Kebenaran yang semua orang takuti, yang semua orang cuba abaikan, akhirnya terdedah di mahkamah. Telanjang lebih kejam daripada mana-mana habar angin yang pernah bertebaran di pasar ikan, di tepi kolam, atau selepas sesi minum-minum lelaki di kampung ini. Dia yang pernah dipuja sebagai Raja Ikan, yang menguasai empayar ternakan ikan haruan bernilai jutaan ringgit, kini hanyalah seorang penjenayah yang dijatuhi hukuman mati. Satu pengakhiran yang mengejutkan, tetapi amat setimpal bagi seorang lelaki yang tergamak menjadikan menantunya sendiri, seorang gadis muda yang masih punya seluruh masa depan sebagai umpan hanyir untuk ikannya. Kemudian menutup segalanya dengan lapisan kuasa dan wang kotor untuk membeli kesenyapan ramai orang. Semasa perbicaraan hari itu, orang ramai melihat Imran, anak lelaki tunggalnya yang telah menetap di Australia selama bertahun-tahun, pulang secara senyap, duduk membisu di barisan kursi untuk keluarga mangsa. Wajahnya cengkung, matanya lesu, pandangannya letih tetapi tegas. Sepanjang perbicaraan, dia tidak sekalipun memandang ke arah bapa kandungnya. Pelukan yang Imran berikan kepada ibu dan adik lelaki Aina, yang kelihatan seperti satu isyarat simpati, sebenarnya adalah titik noktah bagi apa yang dipanggil keluarga yang pernah dibinanya untuk mencantikkan nama, dipamerkan kepada masyarakat sebagai topeng moral palsu. Pada saat itu, semua orang faham, tiada lagi ikatan yang mengikat insan-insan malang itu dengan si pembunuh berdarah sejuk itu. Keluarga Aina pula, tiada siapa yang mampu berdiri teguh. Ibunya, wanita yang telah membanting tulang seumur hidup di sawah, kini hanya mampu berpaut pada selendangnya, menangis sehingga pengsan apabila mendengar keterangan terakhir. Dia masih tidak percaya anak perempuannya hidup dalam neraka di dalam banglo mewah milik keluarga mentuanya. Tidak percaya anaknya, gadis yang baik, rajin, dan sentiasa takut menyakiti hati orang lain, terpaksa mati dengan begitu tragis, seperti umpan hanyir untuk menggemukkan ikan haruan yang dibanggakan oleh seluruh negeri. Dan di atas meja mahkamah, gambar Aina diletakkan dengan hormat, tetapi amat menghantui. Pandangan mata Aina dalam gambar itu seolah-olah melihat ke bawah, kepada mereka yang masih hidup, seolah-olah mengingatkan semua. Ada hutang yang disangka boleh dibayar dengan emas dan wang, akhirnya terpaksa dibayar dengan darah dan daging manusia. Hanya dalam satu malam, empayar Raja Ikan yang terkenal itu runtuh seperti istana pasir. Kes ditutup dengan hukuman mati untuk Haji Sulaiman, Raja Ikan yang suatu ketika dahulu kini menjadi pembunuh. Ladang ikan bernilai jutaan ringgit diwarisi oleh Imran, tetapi orang tidak pernah melihatnya pulang dengan gembira untuk menguruskannya, memperluaskan perniagaan seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Ikan-ikan di dalam kolam masih mengganas, tetapi di mata penduduk kampung, mereka bukan lagi ikan yang membawa kekayaan, tetapi bayang-bayang hitam yang boleh berenang, mengingatkan orang ramai tentang rahsia ngeri yang pernah terkubur di bawah lumpur hitam pekat. Tetapi apa yang paling meresahkan orang ramai bukan sahaja tentang kejahatan. Kejahatan semua orang takut, semua orang marah. Tetapi yang lebih menakutkan dan lebih berpanjangan adalah kesenyapan. Kesenyapan para pekerja yang takut kehilangan kerja apabila terpandang sesuatu yang luar biasa. Kesenyapan pandangan mata yang pernah melihat Aina menangis bengkak, melihat kesan lebam tersembunyi di bawah lengan bajunya, tetapi memujuk diri,
Hal rumah tangga orang jangan campur, nanti bawa bala. Kesenyapan seorang suami yang tidak berdaya di seberang benua, mendengar esakan istrinya di telepon, tetapi hanya mampu menenangkan, berjanji akan segera pulang, lalu menangguh sehingga jarak menjadi dinding pemisah. Dan juga kesenyapan pasrah Aina, seorang gadis yang terlalu lemah untuk meminta tolong, tetapi cukup kuat untuk memasang kamera secara senyap di hujung katil dengan harapan tipis bahwa jika apa-apa terjadi padanya, akan ada satu-satunya bukti untuk mengheret si penjahat ke muka pengadilan. Aina Syuhada di mata ramai orang selamanya adalah seorang gadis yang lemah, tetapi sebenarnya dia tidak lemah. Dia pernah takut, pernah panik, pernah merancang untuk lari dari neraka itu. Tetapi apabila dia tahu dia tidak boleh melarikan diri, dia telah meninggalkan sekeping bukti terakhir. Satu tindakan kecil, hampir terdesak, tetapi cukup untuk membawa si pelaku ke muka pengadilan. Itulah keberanian senyap orang-orang yang disangka tidak punya apa-apa. Mereka berani dengan cara mereka sendiri, senyap tetapi tabah, berani menyimpan rahasia hidup dan mati, walaupun tahu mereka mungkin tidak akan hidup untuk menceritakannya. Kes Aina bukan sahaja membongkar wajah syaitan yang bertopengkan bapa mentua, pemilik ladang kaya, orang yang sering memberi nasihat tentang moral, ia juga mendedahkan satu kebenaran yang pahit. Apabila wang dan kuasa mengatasi kebenaran, melangkaui batas moral, kebenaran sangat mudah untuk dikuburkan, ditelan bulat-bulat seperti serpihan tulang di dalam perut ikan ganas. Dan jika tiada siapa yang cukup berani untuk bersuara, cukup sabar untuk membongkar kejahatan, maka kebenaran itu akan diam selamanya di dasar lumpur. Jika Anda suatu hari nanti, secara tidak sengaja, mendengar suara seseorang menangis, melihat seseorang didera, diugut, ditenggelamkan dalam kegelapan keganasan dan ketakutan, tolong jangan berpaling. Jangan biarkan kesenyapan Anda menjadi tangan ghaib yang membantu si penjahat. Ingatlah, keadilan mungkin datang lambat, sangat lambat, tetapi ia akan datang. Seperti pandangan mata Aina yang masih terpancar melalui kamera kecil itu, seperti kebenaran yang tetap timbul dari dasar kolam apabila ada yang berani menariknya ke darat. Ingatlah, di dasar kolam yang dalam, kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya terbaring di sana menanti seseorang yang cukup berani untuk mengangkatnya ke permukaan. Melalui kisah menyayat hati di Perak ini, barulah kita sadar bahwa wang, kuasa, dan kemasyuran, jika jatuh ke tangan orang yang hilang peri kemanusiaan, boleh mengubah mana-mana tempat menjadi neraka. Sebuah ladang bernilai jutaan ringgit, sebuah banglo yang luas yang kelihatan seperti impian ramai orang, rupa-rupanya hanyalah sebuah sangkar emas yang mengurung kehidupan seseorang di dalamnya. Tetapi apa yang lebih menakutkan daripada neraka, lebih daripada raksasa berwajah manusia, adalah kesenyapan. Jika Aina Syuhada tidak cukup berani untuk menyembunyikan kamera terakhir itu, jenayah itu akan selamanya tenggelam di dasar kolam. Ikan-ikan itu bukan sahaja akan memakan mayatnya, tetapi juga menelan seluruh kebenaran. Kalaulah ada seseorang, walau hanya seorang, yang berani bersuara lebih awal, tidak takut kehilangan kerja, tidak takut kuasa, tidak takut periuk nasi, mungkin seorang gadis tidak perlu mati dengan begitu tragis, menjadi santapan hanyir untuk ikan-ikan haruan yang kekenyangan. Setiap daripada kita yang mendengar cerita ini, jangan hanya seram sejuk kemudian melupakannya. Ingatlah, satu suara kecil sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Satu pandangan mata yang lurus tanpa mengelak sudah cukup untuk menarik kebenaran dari dasar lumpur hitam kembali kepada keadilan. Jangan biarkan satu lagi rahasia terkubur hanya kerana kita memilih untuk berpaling. Korang yang tengah tonton ni dari mana agaknya ya? Cuba komen sikit, seronoh juga kalau dapat tahu. Dan apa pendapat korang tentang cerita tadi? Okey tak? Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sihat, selamat dan dilindungi selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Oh ya, kalau korang pun ada cerita menarik yang nak dikongsikan, jangan segan-segan tau. Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah, nanti kita baca sama-sama.